Dia memang manusia penipu. Haji ini penipu. Dia pandai menangis, tapi tangisan dia tangisan orang menipu, tangisan air mata buaya. Pandai makan jalan. Saya nampak mana-mana YB, mana-mana parti yang menang, tetapi tidak mempeduli apa ini hak rakyat macam GRS pada hari ini. Dia tidak pun GRS ni dia bukan sebuah parti yang memerintah ya. Dia dari lompatan beramai-ramai parti. Ya, tapi sebab itu dia tidak berapa peduli rakyat dan hampir-hampir bubar. Dia masih merayu meminta rakyat memilih mereka. Dan pada saya GRS ini akan berhadapan dengan krisis kekalahan sebab rakyat di bawah sudah tidak mau dengan mereka. Bahawa adalah satu kerugian kalau saya meneruskan bersama GRS sebab GRS ini saya ingin berterus terang ini hari. Haji ini dia penipu. Hari pertama waktu angkat sumpah di istana dia sudah tipu saya. Di mana sebelum itu kita ada perjanjian antara BN dan Bersatu ketika itu. PN. Yaitu jawatan saya timbalan ketua menteri merangkap menteri kerja raya. Ada agreement. Besok paginya dia suruh itu pengacara istana umum nama saya angkat sumpah, jawatan saya menteri pekerjaan tempatan. Wah, saya betulnya berat nak berdiri tapi TYT ada, saya hormat. Dan selepas itu selepas proses semua, saya panggil pemimpin UMNO semua, saya kata mari kita balik. Ini kerajaan menipu. Dan saya sampai rumah, saya telefon Haji. Saya bagi kau 1 jam, kau tidak perbetulkan, kami BN semua tarik diri. Bermakna first day sudah kita mau tarik diri ya. Sebab dia tidak amanah, tidak jujur, tidak transparan. Boleh saya katakan dia memang manusia penipu. Haji ini penipu. Dia pandai menangis, tapi tangisan dia tangisan orang menipu, tangisan air mata buaya. Pandai makan jalan. Ini Haji. Bukan dia sia. Kebanyakan pemimpin dalam GRS itu penipu. 2 tahun kita bersama-sama, hampir 2 tahun. Kita makan hati, memendam rasa. Daripada hari pertama sudah ada krisis, berlarutan sepanjang itu kita ditipu. Ini pagi kita bincang, tengah hari dia ubah. Tengah hari kita bincang, malam dia ubah. Sebab itu saya punya stand tidak berubah. Ini Haji J, rakyat Sabah perlu tolak sebab dia memang pemimpin yang tidak berkarisma. Langsung tidak menghormati prinsip kekawanan. Kalau dia, saya sudah cakap dengan dia, kalau kau mau jadi ketua menteri panjang, kau lihat kami punya parti. Jangan tengok saya sebagai Ibu Mukhtar, tengok saya sebagai ketua UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Kita wujudkan ini kerajaan bersama sebab ada kesamaan di antara kita, ada persetujuan. Tetapi hampir 2 tahun GRS terus main parti kami. Soal jawatan, aturannya kita share. Saya kemukakan surat untuk menyokong pemimpin UMNO, dia kata sudah penuh. Besok dah lantik orang dia. Ini dalam board director. Demikian juga projek-projek kecil. Kita minta, dia bilang tidak ada peruntukan. Tapi orangnya di bawah semua ada peruntukan. Jadi saya bincang dengan kawan-kawan. Kalau begini keadaan, rasa saya tidak perlu kita ambil sampai peluang yang untuk menghabiskan tempoh. Dan kebetulan pula kerja dia membeli adun-adun, melumpat. Jadi mungkin SPA pun terasa sebagai ketua parti. Kami berjumpa di Dewan Rakyat. Dia kata, Bung, kalau inilah kerajaan yang ada, bagaimana kalau kita mewujudkan sebuah kerajaan baru? Saya kata boleh, tapi kita kena jumpa yang berhormat Ketua Perdana Menteri. Dan kita jumpa saya, SPA Abdal, Peter Antoni jumpa yang berhormat Ketua Perdana Menteri. Minta pandangan dan Perdana Menteri kata, okey, but saya punya adun, kita neutral. Okeylah. Dan kita kira-kira pun sampai here di Sabah, saya jumpa adun-adun saya kata kita stay and take sebab keadaan masih dalam pertimbangan. Jam 6 petang Haji sudah beli saya punya adun-adun 8 orang. Apabila pilihan raya berlaku selepas 2020, tidak ada mana satu parti pun yang dominan memerintah. Kebanyakannya bergabung selepas pilihan raya. Jadi saya cukup yakin Barisan Nasional
antara satu parti yang menjadi dominan di kalangan rakan-rakan membentuk kerajaan nanti. Jadi lihatlah, kita akan bertanding kursi yang lebih, yang kita rasa kita boleh menang, dan kita akan bertanding. Tapi saya cukup yakin sebab UMNO Sabah Barisan Nasional, kita telah turun ke bawah ke dun-dun yang kita target lebih daripada 6-7 kali. Bermakna bayangkan bagaimana geografi Sabah itu sukar untuk kita sampai, tetapi kita sampai lebih daripada 6 kali. Dan minggu depan ini pun saya akan teruskan di Pulau Sebatik dan di Kukusan untuk memastikan bahawa sokongan rakyat itu masih berterusan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dalam sistem berparti ini, siapa ketua parti yang memerintah ini, kebiasaannya dulu ini dia absolute power. Kita tidak boleh share. Di bawah macam kita pun sebagai wakil rakyat, kita boleh kasih pandangan, tapi terserah dia lah mau terima atau tidak. Sebab itu satu ketika dahulu di Parlimen, sayalah seorang ahli Parlimen dari kerajaan, tetapi saya meminta menteri dalam kerajaan letak jawatan. 6 menteri letak jawatan yang saya sarankan, saya hantam di Parlimen sebab saya tidak setuju dengan cara mereka mengurus kerajaan. Tetapi di Sabah pun begitu. Pada ketika itu, yaitu UMNO Sabah dipimpin oleh seorang yang mempunyai kuasa mutlak, dan kita tidak boleh campur tangan pentadbiran dia ini. Sebab itu saya selalu kata, parti baik tapi pemimpin kurang bijaksana akan menyebabkan rakyat marah dengan pemimpin dan parti itu. Sebab itu UMNO kalah. Jadi sebab itu saya kata, apabila saya masuk sebagai orang baru dan semua struktur itu baru, ketua bahagian baru, ketua wanita baru, pemuda baru, putri baru, bermakna kita membuat revolusi secara besar-besaran dalam UMNO Sabah. Sebelum saya masuk, UMNO Sabah keahlian dia 530,000 di Sabah. Selepas beramai-ramai keluar, dia hanya tinggal 480,000. Dan 7 tahun saya pegang UMNO Sabah, hari ini ahli kita 615,000 ahli UMNO di Sabah. Ini bermakna penerimaan ahli di akar umbi itu masih kepada UMNO Sabah. Dan UMNO ini lain, dia berstruktur. Parti-parti lain saya nampak tidak ada. Kita ada pemuda, wanita, putri, kita ada PDM, dan kita ada aplikasi. Kita buat aplikasi My UMNO Sabah, iaitu kita memasukkan data-data keahlian parti kita, dan kita ada asas untuk pilihan raya. Contohnya di kawasan saya, pengundi ada lebih kurang 15-16 ribu. Bermakna saya perlu ada undi 8 ribu untuk mempertahankan kursi saya. Dan saya sudah dapat 8 ribu. Sebab kita ada ahli yang di sana mengundi menjadi ahli UMNO. Undi asas. Jadi setiap dun yang kita tanding, kita ada asas untuk bertanding. Bukan macam parti lain. Dia masuk, dia harap sokongan orang. Kita tidak. So kalau ada 8 calon bertanding, sebetulnya bukan tidak perlu kita mencari atas pagar, itu perlu. Tetapi kalau ahli UMNO itu semua mengundi pun sudah memadai menang. Tetapi kita tidak boleh bergantung di situ. Kita perlu terus merapatkan diri dengan semua pengundi, tidak kira latar belakang. Saya selalu bercakap dalam ucapan saya, kalau mau menang, buat kerja orang mau menang. Bagaimana kerja orang mau menang? Niat kita sudah mau menang, langkah kita langkah orang menang, bicara kita bicara orang menang, senyum kita senyum orang menang, pendekatan kita pendekatan orang mau menang, wa ima marah kita pun marah orang mau menang. Jadi itulah yang saya terap kepada semua parti-parti saya di bawah. Ada parti dia menamakan poster boy, tetapi dalam sistem kita ini sebetulnya UMNO ni, kebiasaannya siapa ketua parti di negeri itu yang dan boleh memenangkan parti dia, maka dialah yang jadi ketua menteri. Jadi insyaAllah bagi saya jawatan ini bukan tidak penting. Yang penting kita menang dulu. Sebab kalau kita menang, kita boleh mengurus masalah negeri. Yang mana negeri Sabah ini sebetulnya, saya ingin cerita daripada hati lah. Sabah ini negeri terkaya di antara negeri-negeri di Malaysia ni. Dia kaya dari Sarawak. Hasil sumbal mahsulnya sehingga hari ini belum diterokai ya. Dan itulah sebab apabila JRS cuba menerokai, dia punya mungkin cara pengurusan tata kelola itu tidak tepat. Itulah timbul video-video tu. Dia punya YB terima duit, ada yang kena sudah kena di mahkamah, ada yang tidak cukup bukti, tidak tahulah. Video sama, tetapi yang didakwa dua, jadi tidak apalah itu, biarlah urusan kerajaan. Yang penting pada saya UMNO, sebab itu saya kata ada hikmahnya. Saya keluar daripada kerajaan JRS, kalau tidak mungkin kami pun terlibat dalam video-video yang yang diambil baru-baru itu. Dan sehingga ada yang mendapat
berpuluh-puluh ribu hektar penerokaan. Sebetulnya kenapa perlu berpuluh-puluh ribu? Sebab itu saya hairan di peringkat awal sebelum ada surat keluar daripada pihak mining dipengerusikan oleh Ketua Menteri ini. Saya rasa Ketua Menteri tahu dalam mesyuarat setiap permohonan berapa puluh ribu hektar. Nah kan dia tidak tahu. Sudah dia keluar surat, dia kata rupanya dia memohon, dia ingin menguasai semua mineral. Saya pun tak paham. Jadi itulah kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh kerajaan JRS. Sebab itu saya kata rakyat tidak lagi boleh menyokong kerajaan JRS ini. Sebab kalau disokong lagi, Sabah ini akan punah. Sudahlah masalah jalan raya, masalah air bersih, listrik. Kalau disedarkan itu, satu hari 10 kali mati. Kalau tidak mati bukan listrik. Dan mereka tipu data. Pertama, bahawa miskin tegar di Sabah telah dinoktakan. Ini kerja JRS, kerja Haji Ji. Tapi dia turun di bawah berapa banyak orang miskin. 2 minggu lalu dia kata lagi, di Sabah ini sudah tidak ada setinggan, sudah sipar. Di belakang pejabatnya beribu setinggan. Ini dia memang penipu, aku bilang. Ini manusia anda tahu, Tuhan lahirkan menipu. Siapa pun tidak tahu. Karena inilah yang sebetulnya UMNO dan Barisan Nasional kita telah merangka satu tawaran baru. Dan nama manifesto ini kita tidak panggil manifesto. Rancangan Pembangunan Sabah 1, RPS 1. Dan ini akan antara lain, untuk agenda besar, kita akan membuka lapangan terbang baru Sabah. Kita akan pindah. Dan kita akan buka lapangan terbang baru di Kudat dan Port Kudat. Port Kudat ini adalah laluan kapal-kapal saudagar antarabangsa. Cuma hari ini tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan, ianya akan dapat membawa keuntungan kepada Sabah. Dan kita juga akan memanfaatkan isu Kalimantan Sabah ini, di mana tahun 2027 dianggarkan 40 hingga 60 juta rakyat Indonesia berpindah ke Kalimantan. Dan ini kita akan membuka border kita dan kita akan persiapkan kita punya border sempadan dan mempersiapkan segala bentuk ekonomi yang boleh kita laksanakan. Dan Barisan Nasional juga akan memperkayakan, akan menyusun struktur Yayasan Sabah, dan kita akan mewujudkan dana kemakmuran rakyat negeri Sabah. Ini penting sebab tidak ada di Malaysia ini yang mewujudkan dana kemakmuran rakyat ini. Cuma mungkin Sarawak dia akan bermula, tetapi kita akan mewujudkan ini untuk memastikan bahawa rakyat Sabah terbela untuk nasib mereka. Ramai banyak lagi sebetulnya. Kalau saya kira berpuluh-puluh tawaran baru, termasuk kepada anak-anak muda, kepada kaum wanita, kesihatan, pendidikan, dan yang penting Barisan Nasional telah menawarkan pendidikan percuma sehingga ke universiti kepada rakyat Sabah yang melanjutkan pelajaran. Sebab itu kita ada bersyukur sebab kita ada akta lompat parti, tapi rupanya ada lagi kelompangan, ada loophole lagi. Boleh menyokong lagi pula. Dia menyatakan sokongan. Menyatakan sokongan. Jadi kita dalam pilihan raya ini perlu mencari pendekatan baru untuk mengikat calon kita supaya tidak lagi berlaku begini. Kalau dia menyatakan sokongan pun dia boleh kena. Macam mana kita mau lakukan? Dan insya-Allah kita telah menyediakan perjanjian-perjanjian kepada semua calon-calon kita bahawa dia menyatakan sokongan pun dia ada impak tinggi, perlu dia bayarlah untuk parti supaya kita memberi pengajaran kepada dia supaya ada integriti. Sebab integriti ini penting. Kalau tidak, parti akan menjadi huru-hara dan kucar-kacir. Alasan dia berpindah semata-mata untuk kepentingan rakyat di kawasan, tetapi itu tipu semua. Semuanya kepentingan mereka masing-masing. Presiden saya, Datuk Seri Ahmad Janamidi, tidak cenderung kepada kerjasama BN PHRS ini. Semuanya persepsi dan kehadiran perbincangan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu cuma untuk memenuhi undangan sekiranya ada perlu dibincang. Tetapi perbincangan tidak berlaku sebab tidak ada perkara yang perlu dibincangkan. Jadi itulah sekarang ini apa yang perlu diselesaikan antara BN dan PH. Dan saya selaku ketua parti dari awal-awal memang telah menyatakan saya boleh bekerjasama dengan mana-mana parti, tetapi parti itu pertama syarat saya harus ada kesetiaan, harus ada keikhlasan dan tidak menipu. Tetapi JRS ini suka menipu. So sebab itu saya kata dan mana-mana ucapan saya secara publik, kalau mereka mau menafikan, nafilah. Tetapi JRS ini pemimpin, ini masalah apabila pemimpin itu lompat-lompat, dia memang penipu. Tidak akan ada keikhlasan dari jiwa dia. Sebab itu apapun dia pegang, semua hancur.
Semua pecah. Dia pegang mineral, hancur. Dia pegang Sabah, hancur. Macam-macam rakyat bangkit marah. Dan dia baru-baru ini lagi, dia kata untuk memajukan masa depan Sabah, rakyat perlu menyokong JRS. Menyokong apa rakyat cakap? Dan rakyat cakap, kalau begini, yang Muhammad Bobat berhentilah. Tak payahlah lagi minta sokongan. Jadi inilah sebetulnya yang berlaku, bahawa rundingan dengan JRS ini tidak berlaku. Dan kita bukan mengelak, tetapi saya kata kita boleh berunding selepas pilihan raya. Kita tengoklah, sebab dalam pilihan raya ini, lepas pilihan raya akhirnya dikira nombor, angka. Siapa yang ada angka boleh call for negotiation. Kalau tidak ada angka, kalau dia menang satu saja, Bapak panggil dia. Betul ke tidak? Bukan lagi liability. Dia retorik semata-mata pembohongan kerajaan JRS. Di semua penjuru ada Sabah Maju Jaya, rakyat menderita. Itulah hashtag dia. Sabah Maju Jaya ini tidak ada pun satu tempat yang dimajukan oleh JRS. Pokoknya seperti juga mereka kata, rumah kita kita jaga. Rakyat cakap, bukan saya cakap, rakyat cakap, rumah kita kita rompak. Mereka rompak beramai-ramai. Itu bukan dari saya, dari rakyat. Rakyat yang cakap di TikTok macam-macam. Jadi soal Sabah Maju Jaya ini, insya-Allah selepas pilihan raya tukar kerajaan kita akan tukarlah. Tidak akan maju-maju lagi lah. Kita kena ada pendekatan baru untuk merealisasikan inspirasi rakyat Sabah itu sendiri. Sebab rakyat Sabah berhak hidup dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Tidak akan daripada sekarang. Kalau kita tidak tentukan masa depan yang baik. Air ini tidak ada. Ini fakta. Ini orang kata benar. Sebab itu saya berucap, kalau ada orang tanya, datang bertanya, betulkah masalah air di Sabah ini ada? Kamu selalu bercakap benar, air itu memang tidak ada. Betulkah api elektrik itu mati-mati? Memang betul pun mati-mati. Jalan berlubang-lubang, semuanya betul. Ini perkara perlu kita selesaikan. Tapi JRS kata tidak boleh diselesaikan sebab ini turun-temurun daripada kerajaan yang lama. Kau yang kerajaan memerintah, kau salahkan kerajaan lama. Bukankah ini kerajaan gila, kerajaan Baalul? Kita akan ubah nasib masa depan rakyat Sabah. Kita akan tentukan air bersih selesai, elektrik selesai, jalan raya selesai. Masalah-masalah kita hadapi. Kemiskinan di Sabah, negeri termiskin ini kita keluarkan dari data. 8 daerah ini dalam 3 tahun kita akan keluarkan daripada data nasional. Ada peringkat awal, mereka begitulah. Sabah po Sabahan, rumah kita kita jaga. Sekarang ini orang cakap, rumah kita Melaya jaga. Dulu dia kata Solo, sekarang tidak boleh Solo, kena ikut Melaya juga. So, pokoknya apa yang mereka ludah ke langit, kena muka mereka. Apa yang mereka cakap, mereka makan balik. Sekarang mereka diam-diam. Sebab PM sudah cakap, kita kena sama-sama. So, macam mana kamu mau pergi? Kita dari awal kita konsisten bahawa kita bersama PH untuk berdepan pilihan raya. Tetapi dia kata we go Solo, Solo, Solo. Sekarang tidak ada, lampu Solo pun mati. Jadi Sabah Sabahan tidak akan wujud dan makan diri kepada JRS. Sebab dia yang melaung-laungkan. Dan saya selalu berkata, parti ini cuma alat, cuma landasan, platform yang menggerakkan parti itu pemimpin. Macam Ketua UMNO Sabah saya, orang Sungai. Kinabatangan, orang kampung, saya paham masalah rakyat. Yang warisan Sapi Abdal dari Sampurna, PJRS Hajiji dari Tuaran. Jadi siapa tidak tahu sama ya kami. Semua pun orang datang dari UMNO, tapi mereka keluar dari UMNO dengan alasan masing-masing. Saya masih bertahan. Sebab itu saya kata, Hajiji sudah jadi ketua menteri, Sapi sudah jadi ketua menteri, saya belum. Why not try saya? Apabila UMNO telah kalah dan kita bermula dengan, saya rasa ini kebetulan. Dalam politik ini saya tengok kebetulan, tetapi semuanya datang dari Allah. Tiba-tiba apabila saya jadi ketua dalam keadaan UMNO Sabah itu masih belum pulih, sebab saya tidak malu saya turun ke kawasan, satu bahagian tinggal 20 orang, 30 orang sambutan. Saya pun duduk termenung, aduh macam mana untuk nasib UMNO ni. Tiba-tiba pilihan raya Kimanis. Apabila pilihan raya Kimanis 2019 ya. 2019 ya. Dan disitulah bermula sebetulnya kebangkitan UMNO Sabah. Pada ketika itu kita berhadapan dengan kerajaan negeri, kerajaan warisan. Perdana Menteri turun, timbalan Perdana Menteri turun, Menteri-Menteri Federal turun, Menteri Kabinet Sabah full time di Kimanis. Dan dalam 5 hari kempen,
Pada ketika itu Anwar Musa menjadi Seksara Agung UMNO, dia jumpa saya, panggil saya, dia bilang, Bung, tak ada, I didn't see that UMNO Sabah can win. So I advise you to withdraw from the contest. Saya bilang, no, tidak, saya kerja. Saya cakap tidaklah. Dan saya kerja, saya jumpa penjaga-penjaga di tepi-tepi, semua pakai baju warisan. Tapi mereka kasih yakinkan saya, Bung, jangan bimbanglah. Kami ini pakai baju warisan ya, tapi undi kami kasih BN. Dan saya jumpa 20 orang pun 20 orang begitu. Dan saya ada keyakinan. Dan kita teruskan usaha dalam saki-baki 6-7 hari itu. Alhamdulillah, BN boleh menang 2020 undi. Bayangkan, daripada not even one pun ahli UMNO dari Semenanjung, agensi kerajaan menyatakan kami menang. Tidak pernah ada satu orang pun menyatakan kita menang. Tidak ada. That's the turning point lah. That is the turning point for UMNO Sabah. Dan impak dia kepada UMNO di Semenanjung. Selepas itu ada 7 pilihan raya kecil. Pun semua UMNO menang. Betul. Ini cerita dia. Cuma malangnya UMNO ini saya kata kita kuat, tetapi kita akan lemah apabila dilemahkan oleh orang dalam UMNO. Ini yang berlaku dalam UMNO sekarang ini. Terutama sekali di Semenanjung inilah, di mana kurangnya penghormatan antara satu dengan yang lain dan bertikam lidah antara satu sama lain sehingga ke publik, dan ini akan mengakibatkan orang ramai tidak ada keyakinan. Sebab itu saya kata untuk memulihkan semua ini, UMNO Sabah kena menang dulu di Sabah, dan kita akan impak kemenangan itu kita akan bawa ke Semenanjung. Kita akan cerita dengan kepimpinan dia bagaimana mengolah sebuah parti di Sabah yang pada suatu ketika parti ini sudah hancur musnah, yaitu di antara 25 ketua bahagian tinggal 3 orang. Yang berhormat tinggal saya 1 orang. 20 lebih sudah terbang. Jadi bayangkan bagaimana saya mengurus parti ini. Dan yang tidak menyenangkan lagi, mereka bukan tinggal begitu saja, tetapi mereka meninggalkan message bahawa UMNO Sabah telah dikuburkan. Ini kata-kata daripada Haji J, dan waktu pilihan raya Kimanis pun begitu. Ya, sahabat saya Datuk Safi Abdal pun berkata, kita akan talkin UMNO Sabah di Kimanis. Saya ada di Kimanis. Dan itu memberikan saya kekuatan sebetulnya. UMNO ni termasuk di Semenanjung. Pilihan raya kecil memang pakar. Tetapi pilihan raya umum kalah. So saya kata, adakah cara lain untuk kita menang dalam pilihan raya umum ini? Dia kata pilihan raya umum ini masing-masing negeri itu menggerakkan jentera masing-masing. Bermakna tidak ada lagi pemimpin tertinggi parti yang berkesempatan untuk melawat negeri tertentu. So sebab itu saya kata perlu ada kepakaran juga di kalangan ketua-ketua UMNO di seluruh Malaysia ini. Dan biar bermula di Sabah, dan kita akan turun maklumkan mereka apa pendekatan dan strategi yang kita buat untuk memastikan bahawa ini yang strategi yang tepat untuk menarik simpati pengundi dan rakyat. Kalau tidak, ini sebetulnya ini yang menjadi kebimbangan kepada saya dan juga Presiden Parti bagaimana untuk mengadaptasikan satu pendekatan baru. Dan dia menggunakan sentimen anti Melaya. Tetapi sentimennya itu makan diri sama dia. Sebab dia sekarang bergabung dengan PH juga. Bermakna rakyat itu sudah termakan. Warisan pun memainkan peranan itu. Tetapi saya kata, seperti awal-awal tadi, parti ini cuma simbol untuk kita bernaung, untuk kita berjuang. Yang memperjuangkan parti itu individu. Saya dan rakan-rakan semua orang Sabah. Jadi sebetulnya kalau rakyat di bawah ini tidaklah begitu terikat sangat dengan parti lokal dan parti tempatan Sabah Pusat. Saya orang Sabah, apa you cakap. Dan kita telah menceritakan benda ini di peringkat akar umbi, iaitu bahawa apa yang mereka lontarkan itu cuma persepsi untuk meremehkan parti kita. Tapi hakikatnya parti kita mendahului parti lawan. Sebab dari awal saya katakan UMNO ini berstruktur. Apabila berstruktur, mudah untuk kita mengendali dan menempatkan jentera kita di semua peringkat. InsyaAllah yakin dengan saya, sebab saya cukup yakin pilihan raya kali ini UMNO akan mendominasi daripada parti-parti lain. Dalam satu pasukan itu kena satu ketua ya. Jadi kita sebagai timbalan ke usaha ke harus akur dengan ketua. Kalau yang timbalan pun menjadi ketua, akhirnya tidak akan itu kapal akan karam. Sebab itu saya berpegang dengan situ. Kalau saya biasa timbalan, Datuk Salih ketua saya timbalan, Datuk Haji J ketua saya timbalan, dan saya berperanan sebagai timbalan. Kalau saya sudah tidak boleh bertimbalan, saya berhenti.
Itu saya punya konsep. Jadi soal 2 tidak akan timbul. Sebab kita akan pastikan bahawa tidak akan ada paksi-paksi dalam organisasi UMNO di Sabah. Sebab paksi ini akan merobekkan harapan parti dan rakyat untuk maju ke depan. Kita bekerjasama dengan PH. So PH ini dia gabungan parti-parti. BN pun begitu. Cuma di sini orang gembar-gemburkan AMDAP, ABDAS. Tapi tidak berlaku sebetulnya. Sebab itu saya kata pemimpin UMNO perlu menjelaskan. Tidak ada pernah pun ada agreement antara UMNO dengan DEP. Yang ada dengan PH. Dan dengan PH bagaimana kita deal dengan Presiden PH. Dengan Perdana Menteri. Siapa presiden dia? Perdana Menteri. Kita deal dengan dia. Kita tidak deal direct dengan DP. Di Sabah pun begitu. Saya deal dengan pengurusi PH negeri Sabah. Saya tidak direct dengan DP. Tidak pernah pun saya jumpa berbincang. Jadi ini cuma persepsi. Dan pada saya dengan PH ini adalah untuk kita memelihara keharmonian kerajaan perpaduan di seluruh negara ini. Sebab ini yang dikehendaki oleh Seri Paduka Bandan Persatuan Agong dan perlu kita pelihara lah sehingga tahun 2027. Selepas itu kita fikirlah ke arah bagaimana pula kita menentukan masa depan negara kita selepas pilihan raya akan datang. Dan saya selaku Ketua UMNO Sabah, kita telah melakukan pendekatan untuk bukan memati tetapi meyakinkan rakyat bahawa kita sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Dan sebelum ini pun apabila berlaku krisis ini, saya telah berhujah di Dewan Rakyat menyatakan bahawa kebimbangan daripada saya selaku wakil rakyat sebab perkara ini, isu buli ini bukan hanya berlaku kepada Zara. Dia berlaku beratus-ratus kali. Cuma Kementerian Pendidikan ni dia cover up, dia tutup isu-isu ini. Sebab itu baru-baru ini saya katakan dengan Menteri, tolonglah kalau boleh isu buli ini diberhentikan. Yang berhormat Menteri tidak perlu pergi sekolah, jumpa anak-anak, say happy birthday to PM. Buat apa itu? Buang masa. Sebab itu saya kata Menteri ini perlu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu melihat kedudukan Menteri ini. Sebab dia tidak berfungsi dan tidak berfungsi selaku Menteri Pendidikan. Saya pun tidak tahu. Kalau boleh dia berhentilah. Daripada membuat lakukan kerja-kerja yang tidak baik. Lebih baik dia turun ke Sabah, di sekolah-sekolah cari sekolah daib dan pastikan semua sekolah bersama penuh ini bebas daripada buli. Bermakna dia kena cari pendekatan, pasang kamera dan kasih KPI guru-guru yang terlibat dengan pengetua dan sebagainya yang terlibat untuk tidak memberhentikan buli ini. Buli didakwa di mahkamah dan diberhentikan daripada kerja masing-masing. Kalau ada begini rasa saya, sebab ibu bapa tidak rasa selamat, dia hantar anak dia ke asrama, balik dibungkus dengan kain mayat. Jadi ini merupakan satu kebimbangan dan tidak boleh berlaku sebetulnya. Ini isu secara langsung. Habis itu isu mineral ini, saya dari awal-awal saya katakan mineral ini pengurusan kerajaan negeri serong. Dia tidak ada ketulusan dan tidak ada kepakaran serta tidak ada kebijaksanaan, di mana seharusnya mineral ini sumber untuk mempertingkatkan kekayaan negeri Sabah, tetapi telah disalahguna pakai dan dilihat rakyat lihat mereka memperkayakan diri mereka sendiri sehingga 8 hingga 11 orang terlibat dalam kes video dan the entire kabinet itu terlibat. Bayangkan satu kabinet terlibat, bermakna kalau kena saman, satu kabinet kena saman. Dan ini yang membimbangkan rakyat Sabah dan ini isu saya tidak tahu sama ada Ketua Menteri sedar atau tidak. Dan tiba-tiba Ketua Menteri pula membuat ucapan bahawa wakil rakyat tidak cukup makan. Jadi, tetapi dia keluar kereta baru. Ini Sapi cakap. Dia kereta baru dia kata. Jadi, saya tidak bercakap. Ini saya quote apa Datuk Seri Sapi cakap. Jadi, saya lihat bahawa masa sudah tiba untuk rakyat Sabah membuat keputusan no to JRS. Please. Itu ya. Mana-mana parti yang ada nombor kita bergerak. Kerajaan ini diwujudkan atas angka. So, mana-mana parti yang kita lebih selesa, angka dia lebih baik. Sebab kalau tidak, kalau kita melalui parti-parti kecil, sudah tentu kita berhadapan di Dewan Undangan Negeri dengan krisis demanding dan sebagainya. Dan ini merupakan satu tekanan dan tidak baik kepada kepimpinan. Tetapi kita akan menangani isu ini, when we cross the bridge, then we make decision.